Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid At-Taqwa. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah khas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya serta kasih sayangnya yang berterusan di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah SWT, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandang-pandanglah apa yang kamu akan bawa keesokan harinya setelah kamu meninggal dunia, kalau mengikut di dalam tafsirannya. Bahkan disuruh kepada kita menjadi manusia yang bertakwa. Sekali lagi, satu ayat yang dicerita bahkan disuruh kita menjadi manusia yang bertakwa. Suruh takwa ni dua kali di dalam satu ayat. Bahkan Allah SWT bagi tahu kepada kita sekalian, dia sebut sesungguhnya dia maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan di dunia ni, sama ada secara sunyi-sunyian ataupun secara terang-terangan, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah SWT maha mengetahui segala-galanya. Bila kita menyebut tentang sambutan ambang tahun baru ni tuan-tuan, tadi kita sebut tentang muhasabah. Jadi ala kulihalnya, bila kita menyebut tentang ambang tahun baru, bermaksud umur kita makin lama makin berkurangan. Bahkan memang betul tahun itu tambahan umur kita akan bertambah. Tetapi ajal kita makin lama makin berkurangan di dalam kehidupan kita hidup di dunia ni. Sebab itu bila kita nak bermuhasabah, tahun 2022 ni, kita nak masuk tahun 2023. Detik malam ni pukul 12 malam, masuk tahun 2023. Apa yang perlu ada kepada kita selaku orang yang akan masuk tahun baru ni, untuk kita programkan balik segala apa yang ada pada diri kita ni, supaya kita bertambah-tambah dekat dengan Allah daripada tahun yang lalu. Jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena muhasabah. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah juga suruh kita pandang-pandang. Apa maksud pandang-pandang? Pandang-pandang apa yang kita nak bawa setelah kita meninggal dunia. Sebab ramai orang dalam keadaan dia hidup di dunia ni, dia lupa keadaannya yang paling penting daripada dunia ni. Ramai orang yang hidup di dunia ni sampai dia jadi manusia yang pulun dunia sampai lupa akhirat. Ramai orang yang hidup di dunia ni menguruskan segala keperluan dunia dia ni sampai dia lupa keperluan akhirat dia. Bagaimana dia nak utamakan akhirat daripada dunia. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Muhimmah, kitab Muhimmah ni kitab lama.
karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dalam kitab tersebut menceritakan sekiranya manusia itu mementingkan dunia daripada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengendahkan dia langsung. Bahkan dia sesekali akan terjerumus di dalam kebinasaan setelah dia mencari dunia. Bahkan dia mementingkan dunia daripada akhirat. Sebab itu dalam kehidupan kita ni Allah SWT rahsiakan beberapa rahsia kepada kita. Cuba tuan-tuan baca dalam surah Luqman, di penghujung surah Luqman. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Allah kata sesungguhnya benda rahsia yang aku sahaja yang maha mengetahui. Rahsia ni Allah saja yang tahu. Apa dia? Iaitu Allah sebut innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah saja yang tahu bila nak berlaku kiamat. Kita tahu kiamat bila? Tak tahu. Cuma kita tahu alamat kiamat tu dah berlaku. Kita tahu bila nak berlaku kiamat, tahun bila nak berlaku kiamat? Tak tahu. Sebab itu kita tak tahu, maka kita jangan buat tahu. Tu tak. Itu bahasa orang utara tu. Jadi maknanya dalam keadaan bila Allah rahsiakan kiamat, Allah rahsiakan apa lagi? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Allah rahsiakan bila mana nak diturunkan hujan. Allah rahsia. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah rahsiakan pula kandungan yang dikandung oleh seorang ibu itu. Siapa anak tu? Lelaki ke, perempuan ke, dia ni macam mana ke, dia ni siapakah? Allah rahsiakan juga. Bahkan Allah kata wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada, dan akulah yang paling tahu apa yang akan berlaku esok hari. Bahkan Allah kata wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan aku tahu di mana tempat kamu akan dimatikan nanti. Kita tak tahu. Bila semua enam perkara ni disebut oleh Allah, kata dialah yang paling maha mengetahui. Ada seorang sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW, Arab Badui. Ini disebut dalam kitab Bahrul Mazi, karangan Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan. Jilid yang ke-17. Satu hari Arab Badui dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia jumpa Nabi waktu dalam keadaan Bilal tengah iqamat. Bilal tengah qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Datang Arab Badawi jumpa Nabi. Nabi baru keluar daripada rumah. Dia pergi terkam Nabi. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, mata sa'ah ya Rasulullah. Dia pergi jumpa Nabi sewaktu Nabi dalam keadaan Nabi baru keluar rumah dia. Nabi nak masuk masjid sebab Nabi nak pergi semayang. Dia sibuk pergi tanya Nabi tentang bila berlaku kiamat. Maka baginda Nabi SAW tidak mengherankan langsung orang yang bertanya tersebut. Sebab sewaktu azan dan iqamat, Nabi tak pentingkan benda yang lain. Nabi lebih penting Allah daripada segala-galanya. Lalu Nabi duduk dalam saf, jadi imam. Setelah selesai Nabi jadi imam, Nabi pusing belakang, Nabi tanya, aina sa'il? Mana orang yang bertanya tadi? Siapa tanya tadi? Orang duduk tengah qamat, dia duduk tanya kiamat. Tuan-tuan. Nabi tanya dia, mana orang yang tanya tadi? Aina sa'il? Siapa yang tanya tadi? Arab Badui ni dia angkat tangan. Dia kata, saya tanya. Nabi tanya aja, ma'adattalaha, apa persiapan kamu nak bertemu dengan hari kiamat? Sampai kamu ni sibuk sangat waktu orang duk qamat, hang tanya tentang hari kiamat bila? Apa yang sibuk sangat? Nabi tanya dia, hang dah buat persiapan apa? Tuan-tuan. Nabi tanya dia, persiapan apa yang kamu sudah buat? Lalu dia kata, la salatin wala saumin
la salatin wala saumin illa ahabballah wa ahabba ilaik. Dia kata, aku tidak ada buat apa pun. Aku tak semayang sunat rajin sangat pun. Aku tak puasa sunat rajin sangat pun. Aku tak sedekah banyak sangat pun. Cuma aku jadikan Allah itu tempat aku cintai, dan aku jadikan engkau Rasulullah sebagai tempat aku cintai. Nabi dengar macam tu, Nabi jawab kepada dia. Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai, dan kamu juga akan bangkit bersama dengan Allah, dan akan bangkit bersama dengan aku ketika mana di alam mahsyar nanti. Dan Tuhan, ini sahabat Nabi Arab Badui ini, bila dia tanya soalan yang sedemikian, maka orang lain seronok, sahabat Nabi seronok, sebab dia menjadi punca orang lain tahu tentang kedudukan manusia ni. Kalau selalu cintakan apa-apa yang ada di dunia ni, boleh menjamin dia dengan siapa yang dia bercinta di dunia ni, nanti di alam mahsyar dia juga akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya sewaktu hidup di dunia dulu. Senyap semua. Kenapa? Tuan-tuan sayang siapa di dunia ni? Di dunia ni sayang siapa? Ustaz, di dunia ni kami cinta bini kami, Ustaz. Okey lah. Maknanya pakcik akan bangkit dengan makcik di alam mahsyar. Macam, okey. Nak bangkit dengan makcik kan nak bangkit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bangkit Rasulullah kena tukar. Saya cinta Rasulullah lebih daripada bini saya. Okey dah. Setuju? Takut nak jawab. Takut nak jawab. Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, apabila dengar sahaja azan, datang masjid. Itu cinta Rasulullah. Ada majlis ilmu, manfaatkan kehidupan kita ini untuk berada di dalam majlis ilmu, supaya kita meletakkan nama kita dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, iza tawadda'a ahadukum summa kharaja min buyutin ila buyutillah. Nabi kata, apabila kamu berada di rumah kamu, kamu mengambil wuduk, kemudian kamu keluar daripada rumah kamu, pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jadikan kaki kanan yang melangkah itu diberi pahala, kaki kiri yang melangkah itu diampun dosa. Maka kamu akan jadi manusia yang hebat di atas keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya orang datang masjid, masya-Allah. Semalam ni boleh dikatakan ramai tuan-tuan malam ni, alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah, mudah-mudahan Allah tulis nama kita yang hadir malam ni sebagai penyebab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu kita hidup di dunia ni. Jangan lupa Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Allah sebut di dalam surah Al-Hadid tersebut, Allah kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah. Allah kata, ayat ni Allah sebut pada ayat yang ke-20. Balik cuba renung elok-elok ayat ni. Ayat ni Allah kata kepada kita, ketahuilah olehmu. Ayat ni saja Allah gunakan fi'lul amar. Kalau kita mengaji bahasa Arab, nama dia fi'lul amar. Apa maksud fi'lul amar? Iaitu kata suruh. Allah suruh kita ambil tahu sungguh-sungguh. Setelah Allah suruh kita ambil tahu sungguh-sungguh, Allah isytihar. Dia kata sesungguhnya, maknanya kena ambil sungguh-sungguh tahu. Ambil tahu apa?
Allah kata i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah kata dunia ni yang kamu diami ni, yang kamu duduk ni, sesungguhnya dia ni tempat manusia lalai. Dunia ni, bahkan dunia ni tempat perhiasan dunia. Bahkan dunia ni juga adalah tempat menjadi kebanggaan sesama kamu. Masing-masing bangga, semua bangga. Bahkan dunia ni juga watakasurun fil amwali wal aulad, tempat kamu duk berlumba-lumba di antara kamu ni, siapa yang paling kaya, siapa yang paling ramai anak, siapa yang paling ramai cucu. Ni bangga dia dunia. Allah kata perumpamaan itu kami buat contoh. Allah kata seperti mana tanaman-tanaman yang kami datangkan hujan lalu subur tanaman tersebut. Subur. Bila subur, orang-orang kafir dia jadi bangga. Sebab apa? Tanaman dia itu menjadi. Bila dia tanam menjadi, bila dia tanam menjadi, seronok dia. Sebab dia tanam tu menjadi-jadi. Masya Allah. Lalu menjadi kebanggaan kepada dia di atas suburnya tanaman dia tersebut. Setelah Allah tengok keadaan dan gelagat manusia yang sombong dengan rezeki yang Allah kurniakan, Allah datangkan kemarau panjang. Kemarau. Bila mai kemarau ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, habis semua yang subur tadi, pokok-pokok yang subur, buah-buah yang hebat tadi, semua kami hanyutkan mereka, bahkan menjadi abu yang tidak bermakna. Allah kata itulah perumpamaan dunia yang kamu bangga-banggakan sewaktu hidup di dunia dahulu. Dan Allah sebut, di antara manusia yang hidup di dunia ni, ada manusia yang mendapat keampunan Allah dan ada manusia yang kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah cerita macam tu? Sebab Allah nak bagi tahu di dunia ni Allah dah cerita tentang cara-cara nak masuk syurga pun dia cerita, nak masuk neraka pun dia cerita. Supaya manusia itu memilih jalan yang sebenar. Sebab itu sifat Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran ni iaitu nama dia apa? Al-Furqan. Al-Quran tu. Apa maksud Al-Furqan? Membezakan di antara hak dan batil. Membezakan di antara jalan neraka dan jalan syurga. Semuanya dicerita di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Cerita habis. Cuma atas kehidupan kita yang nak memilih jalan mana yang kita nak di atas muka bumi Allah ni, kita pilih sendiri. Macam mana kita tahu Ustaz kata kita pilih sendiri jalan nak masuk syurga ni? Macam mana kita tahu? Macam mana kita duk pilih ni? Kita memilih jalan-jalan ni berdasarkan ada orang yang memilih jalan tersebut di atas landasan iman dan ilmu yang ada pada diri dia. Dan ada juga manusia yang memilih jalan-jalan tersebut berdasarkan dengan nafsu dan keinginan dia. Maka orang yang memilih dunia ni mengikut hawa nafsunya, maka dia akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau ada manusia yang menolak segala kemahuan nafsunya, maka syurga itu menanti akan diri dia. Saya teringat kata-kata guru saya. Cuba tuan-tuan tengok kata guru saya, Datuk Ismail Kamus. Waktu belajar perubatan Islam dengan dia, dia ajar, dia bagi tahu satu ayat. Dia kata apa? Dia buat perumpamaan dunia ni dengan akhirat. Dia kata apa? Sesiapa yang menanam padi, maka lalang pun tumbuh, dia kata. Maka sesiapa yang menanam lalang, padi pun tak tumbuh, dia kata. Agak-agak betul dia. Betul ya? Siapa yang tanam padi, maka lalang pun tumbuh. Maka sesiapa yang menanam lalang, padi pun tak tumbuh. Tu. Itu perumpamaan dunia dan akhirat. Maknanya apa? Sesiapa yang hidup di dunia ni mengutamakan akhirat
maka dunia itu akan mendapatinya. Maka sesiapa yang mengutamakan dunia daripada akhirat, maka akhirat itu akan tinggalkan dia. Sebab itu di dunia ni kita jangan banyak alasan, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan banyak alasan. Saya nasihat diri saya, pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian, jangan kita banyak alasan sewaktu kita hidup di dunia ni. Jangan banyak alasan. Alasan apa? Alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab apa, Ustaz? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana di alam mahsyar nanti, Allah akan berhujah kepada kita dengan 4 golongan manusia ni. Kalau mai di hadapan Allah di alam mahsyar nanti, kalau manusia tu dalam keadaan dia menjadi pemimpin, bawah-bawahan dia ramai tanggungan-tanggungan dia, rakyat-rakyat dia yang dipimpin dia, dia kata dekat Allah, wahai Allah, aku di dunia dulu aku jadi pemimpin sampai aku tak sempat beribadah kepada Engkau. Wahai Allah, ampunkan dosaku sebab aku terlalu sibuk sangat, busy wahai Allah. Allah jawab dengan seorang hambanya, iaitu Nabi Allah Sulaiman AS. Allah kata, aku ada seorang manusia yang hebat, pimpinan dia, yang pemerintahannya, di bawah pemerintahannya itu ada jin, ada angin, ada manusia, ada burung, ada haiwan, ada makhluk-makhluk Allah yang tersembunyi, semuanya di bawah pemerintahannya, tetapi dialah yang paling banyak bersyukur kepada aku. Habis surrender orang yang banyak alasan tadi. Mai pula orang yang kedua, orang yang pelbagai penyakit, mai jenis yang penyakit ni. Wahai Allah, aku di dunia dulu aku banyak penyakit, 3 serangkai, 4 serangkai. Oh, banyak macam ni. Lalu dia kata, aku tak sempat beribadah sebab aku berpenyakit, aku tak larat, aku tak kuat, aku uzur. Dia kata dekat Allah SWT. Allah kata, aku ada seorang hamba aku yang diuji lebih teruk daripada engkau, tetapi dia paling banyak ingat kepada aku. Siapa dia? Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Allah Ayub AS, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Anbiya, dia tak pernah minta Allah sembuhkan diri dia. Tak minta. Cuma dia minta Allah sayang dia lebih. Dia kata dekat Allah, Anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, aku ditimpa kemudaratan ke atas diriku, maka limpah-limpahkanlah rahmatmu kepada aku. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang sangat penyayang kepada hamba-hamba yang engkau sayangi. Ulat jatuh daripada badan dia, dia kutip, dia letak balik. Dia kutip, dia letak balik. Syukur tak dia? Syukur. Jadi kalau kita setakat sakit sikit-sikit, jangan banyak alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu dekat Allah. Saya nasihat diri saya. Dan tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu ayah sekalian. Boleh insya-Allah. Kenapa senyap malam ni? Tak syok orang ni. Malam sambutan 2023, pakcik-pakcik, abang-abang sekalian. Janganlah serius sangat. Serius lah. Memanglah askar depan ni ceramah. Tak pernah dengar ceramah askar macam ni. Sama je kan? Kita manusia juga. Ibu-ibu ayah sekalian, datang hamba sahaya. Ada orang beralasan, dia kata, wahai Allah, aku jadi hamba sewaktu aku hidup di dunia dulu, aku tak ada masa untuk nak beribadah kepada engkau. Allah kata, aku juga ada seorang hamba aku, tetapi dia menjadi hamba kepada manusia yang lain, tetapi dia paling ingat kepada aku. Nama dia siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Habis orang yang banyak alasan dari sudut kategori hamba tadi. Mai pula geng miskin. Dia kata, wahai Allah, kami miskin waktu hidup di dunia dulu. Kami tak ada masa nak beribadah. Pagi petang kami memikirkan di mana juzuk-juzuk dunia ni kami nak pergi cari rezeki, nak membesarkan keluarga kami, nak merealisasikan impian keluarga kami. Wahai Allah, kami tak ada masa nak beribadah kepada engkau. Allah kata, aku ada hamba aku yang paling miskin, merempat dia lebih teruk daripada kamu, tetapi dia paling ingat kepada aku. Siapa dia?
Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan. Jadi empat-empat Nabi ni tuan-tuan, Allah berhujah kepada kita sekalian. Sekiranya kalau kita banyak alasan untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konon-kononnya sibuk di dunia, tak apa-apa tuan-tuan. Itu pasal dia. Sembahyang duha pun tak sempat. Syekh Ali Al-Sabuni menyatakan sesiapa yang setiap hari tidak solat duha, maka dia termasuk di kalangan orang yang lalai pada hari tersebut. Syekh Ali Al-Sabuni, ulama tafsir, kitabnya Safwatut Tafasir, menyatakan sedemikian. Sembahyang duha hari-hari. Ni tahun 2023 ni azam. InsyaAllah Ustaz, tahun 2023 ni saya berazam solat duha 4 rakaat. Kemah. Tapi jangan macam tu ya malam ni ya tuan. Besok dia mula merapu. Tak jadi ya duha. Aku ni nafsu kata kat dia, tak payahlah kau nak berbuat rajin. Kau tu bukan rajin sangat pun. Kau nak semayang, sagi bini kau nampak. Bini kau kata kau ni buang tabiat ke? Sebelum ni tak semayang sunat duha pun. Hari ni nak semayang, apa sal? Lalu dia pun tak semayang. Sebab apa? Pujukan nafsu kepada diri dia. Cuba lawan nafsu tu, lawan nafsu. Nafsu dia tidak akan suka kita bersusah payah untuk nak beribadah kepada Allah. Dia tak suka benda-benda macam tu. Dia tak suka ni duduk macam ni, tak suka. Tak suka. Dia kata lebih baik kau balik time-time ni, kena durian pulut lagi bagus. Kalau kau tak balik, anak kau balik lagi dia kebas. Dia berfikir nak balik tak balik, nak balik tak balik. Sehari kalau aku balik makan, nak kena datang sini, nak kena pakai mask. Sehari orang bau mulut aku durian. Macam mana? Dia duk fikir ni sekarang ni. Dia duk fikir. Jadi bila manusia itu berjaya menewaskan nafsu, cuba tuan-tuan tengok Quran kata apa. Quran ni malam ni tuan. Quran kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun hamba-hamba kami yang takut kepada Allah, lalu dia menolak segala kemahuan nafsunya, maka syurga jannatul ma'wa itu dimilikinya. Allahu akbar. Tolak hawa nafsu. Malam ni kita tengok pukul 4 pagi. Tengok pukul 4 pagi. Bangun dah pukul 4.30 pagi. Nak bangun ke tak bangun? Fikir. Celik mata. Bangun tak bangun. Awal lagi ni. 4.30 ni kalau mengeruh sikit lagi okey ni. Bangun tak bangun. Payah tu. Last kali, alas tidur sekejap. Sekejap. Dia kata tidur sekejap. Dia pun tidur sekejap. Tidur sekejap. 4.30 pagi dah tidur, bangun 6.30. Macam. Bangun 6.30 tu bini kata, bang, lewat bangun hari ni. Aku dah bangun dah tadi. Tapi tidur balik. Kau pun tak kejut aku. Kita orang period. Oh ya. Nak kejut macam mana? Abang, pergilah semayang cepat-cepat. Pergi beli roti canai. Cucu nak datang lagi. Macam. Pergi. Beli roti canai kat kedai depan tu. Dia berbeli macam ni. Dalam keadaan rekod dia yang terakhir, tidak solat tahajud, tidak solat subuh berjemaah di Masjid At-Taqwa, tidak duduk dalam majlis ilmu, tidak solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, dia pergi beli. Takdir Allah dia meninggal kat simpang tu. Takdir Allah dia meninggal kat simpang tu bila tarikh 1/1/2023. Rekod yang terakhir bila buka buku catatan amalan dia adalah seorang manusia yang tidak solat subuh berjamaah, bahkan tidak solat tahajud, bahkan tidak solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, bahkan tidak duduk di dalam majlis ilmu. Rugi ke tak rugi? Tuan jawab dalam hati. Sedangkan dia sebelum ni adalah manusia yang tak pernah tinggal masjid. Cuma di akhir hayat dia, Allah jadikan dia macam tu. Sebab apa? Sebab di atas ketewasan dia melawan hawa nafsunya, maka dia jadi macam tu. Sebab itu kita kena fikirkan mati semua. Hidup di dunia ni kena fikirkan mati. Cuba tengok Nabi kata apa?
Nabi kata al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata apa? Orang yang paling cerdik di dunia ni, siapa dia? Iaitu orang yang memikirkan apa bekalan yang nak dibawa setelah dia meninggal dunia. Ini orang yang paling cerdik. Dia nak bawa apa? Dia nak bawa tahajud dia, dia nak bawa duha dia, dia nak bawa Quran dia, dia nak bawa selawat dia nak bawa infak dia nak bawa amal soleh dia nak bawa majlis ilmu dia nak bawa solat sunat dia nak bawa pelihara anak yatim dia nak bawa zikir-zikir dia, nak pi bertemu dengan Allah. Bekalan yang hebat yang dibawanya. Allah kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Bahkan apa sebut yang lain? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tu. Maknanya Allah pandang apa? Pandang apa yang kita amal di dunia ni dan apa yang terkandung di dalam hati kita. Itu yang Allah tengok. Jadi percantikkan amalan kita. Cantik amalan. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, baca surah Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah kata apa? Kami jadikan mati dan hidup itu untuk menguji di kalangan hamba-hamba kami siapa yang paling cantik amalan dia. Paling cantik, bukan paling banyak, paling cantik. Paling cantik ni maksudnya apa? Kualiti dia tu. Bukan paling banyak. Paling banyak tapi tak cantik, tak jadi. Dia mesti paling cantik, itu yang berkualiti. Yang tu yang Allah pandang. Semayang apa pakcik? Semayang duha. Berapa rakaat pakcik? 4 je. Tapi baca macam mana? Rakaat pertama baca wadduha Ustaz. Rakaat kedua baca Quliyah. Rakaat ketiga baca apa? Rakaat yang ketiga semayang lagi Ustaz. 2 rakaat lagi baca wadduha juga. Kemudian baca Inna A'tainah. Okey lah. Quran baca pakcik? Baca. Quran satu hari berapa ayat baca? Satu hari saya baca 100 ayat Ustaz. Masya Allah. Sebab itu orang yang cerdik dia memikirkan amal. Nak bawa apa? Nak bertemu dengan Allah. Dia macam mana dia fikir? Dia fikir macam mana? Dia memikirkan apa yang dia nak bawa bertemu dengan Allah. Macam mana boleh kita nak mendatangkan fikiran untuk apa amalan yang kita nak bawa kepada Allah? Maka renung-renungkan bagaimana kita nak kematian kita itu berlaku. Fikir. Aku ni kalau tak semayang berjemaah ni, kalau meninggal tengah duk tengok TV macam mana? Fikir. Aku ni kalau selalu outstation, tak ada lekat kat masjid At-Taqwa ni macam mana aku ya? Fikir. Aku ni selalu dalam keadaan tak baca Quran. Kalau aku ni tak baca Quran, macam mana aku nak jadi nanti ya? Fikir. Perbanyakkan fikir ke arah benda-benda yang boleh menjadikan kita persiapan sebagai muhasabah kepada kita. Kita tak mau kita jadi manusia, kita duk kena pukul di alam barzah ni, sedangkan kita orang yang mulia sewaktu kita hidup di dunia ni. Tak mau macam tu. Di dunia ni kita mulia sebab orang Allah Subhanahu Wa Taala tak menampakkan aib kita. Di dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Dia tak lihatkan aib kita kepada khalayak ramai. Kalaulah nampak aib kita tu, nescaya kita sikit pun tak dimuliai oleh siapa-siapa. Senyap, Masya Allah. Allah Akbar. Anda makan malam ni? Ada? Tak ada? Alhamdulillah balik awal. Saya, sebelum saya datang masjid ni, masjid ni Tuan Haji apa yang booking saya ni, dia panggil saya lama dah panggil selepas saya forum perdana. Ingat forum perdana dulu, kita ingat forum perdana yang 3 orang tu, Profesor apa nama tu, Makno Hamad tu dengan Ustaz Sofian Aikim. Saya lah seorang tu.
Hari itu pakai songkok, hari ini pakai kepiah. Oh gitu. Nah, bila orang booking saya tengok dalam diary. 2 bulan tuan-tuan booking saya. Hari ini baru saya main tuan. Sebelum ni booking dah, Ustaz boleh datang bulan ni? Tak boleh je, outstation. Outstation tak boleh ya. Saya yang boleh main ceramah malam ni tuan-tuan sebab panglima saya berada di Sabah. Kalau panglima saya ada di Semenanjung, saya tak boleh pergi mana tuan. Saya follow dia. Pergi mana kena. Ustaz, doa. Tuan Guru, doa. Auzubillah. Naik kapal terbang, doa. Turun kapal terbang, doa. Semua doa tuan. Dia bukan takut tuan-tuan, dia bergantung harap dengan Allah SWT. Bagus ya pemimpin yang macam tu. Okay. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, fikirkan apa yang kita dapat. Saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan. Kita sampai pukul berapa malam ni tuan-tuan? Masuk isyak habis. Sekejap dah nak habis tuan-tuan. Ada 4 amalan. Saya tinggal 4 amalan cukup. Supaya tuan-tuan pegang elok-elok dan tuan-tuan muhasabah sungguh-sungguh 4 amalan ni. Yang pertama yang boleh, ada 4 amalan yang boleh membebaskan kita daripada terkena azab di alam kubur, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan sempat beramal dengan 4 ni, mudah-mudahan tuan-tuan mulia di alam barzah. Dan kalau saya meninggal dulu tuan-tuan, mudah-mudahan ada penyebabnya daripada tuan-tuan buat kebaikan ni, saya dapat manfaat daripada tuan-tuan yang beramal dengan dia. Saya nasihat diri saya. Yang pertama, jangan ditinggalkan Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Paling-paling malas di dalam dunia ni, baca surah Al-Mulk. Paling-paling malas. Baca. Baca bila Ustaz? Malam baca. Cuma, surah Al-Mulk ni eloknya baca di masjid. Dan jangan baca di rumah. Terutamanya di atas katil. Jangan baca. Nescaya takkan habis bacaan dia. Baca atas kata tak habis. Bari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. Habis. Hilang entah ke mana radar dia. Jadi maknanya baca di masjid. Ambil seorang-seorang, duduk ujung-ujung tiang tu baca. Ke baca ramai-ramai? Macam mana? Lagi bagus. Jadi nak selamatkan diri kita, baca selepas isyak, jangan balik lagi, kerja nak balik ya. Baca surah Al-Mulk ni ramai-ramai. Kalau keluar depan masjid tu accident, mati tak baca surah Al-Mulk macam mana? Baca. Baca. Cakap macam tu tuan-tuan. Oh, dengar tu. Baca. Biar baca dulu surah Al-Mulk, keluar tu nak jadi apa jadilah. Insya-Allah selamat sampai ke syurga Allah. Baca surah Al-Mulk. Nak lebih baik, nak bagi Nabi bangga kepada kita, hafal surah Al-Mulk. Hafal. Satu hari satu ayat, boleh. 30 ayat je, 2 muka suku. Kalau baca betul-betul 5 minit dah habis. Baca. Hafal. Dulu lagu Jiwang hafal. Dia kau panggil sayang, aku kau panggil sayang, mana satu mahumu. Amboi. Surah Al-Mulk tak hafal, cerai tuan-tuan. Hafal lah surah Al-Mulk. Hafal surah Al-Mulk. Okey, itu yang pertama. So Al-Quran jangan tinggal. Al-Quran paling minimum 40 ayat ke atas. Jangan bawah 40 ayat. Siapa baca Al-Quran 40 ayat ke bawah, dia ditulis sebagai orang yang lalai pada hari tersebut. Baca Quran. Nabi mengadu kepada Allah, ramai orang tak baca Quran dalam keadaan tangisan. Baca dalam surah Al-Furqan. Nabi mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya kaum aku sudah tinggalkan Al-Quran itu untuk diamalkannya. Tuan-tuan. Siapa tak baca Quran, Nabi menangis. Sekian dimaklumkan. Itu yang pertama.
Yang kedua, jangan ditinggalkan doa selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca doa tu. Doa itu hadis sahih daripada Abu Hurairah yang menceritakan sedemikian. Nabi suruh baca. Yang ketiga, jangan ditinggalkan infak setiap hari. Jangan tinggal. Paling-paling tak ada, belanja orang makan kat kedai. Tu. Paling bagus, belanja saya makan. Sekian dimalukan. Belanja. Jadi maknanya belanja orang makan itu boleh menjadi penyebab kita infak juga ke jalan Allah SWT. Nah, infak mana Ustaz? Ni, Masjid At-Taqwa ni. Infak ke Masjid At-Taqwa ni. Infak banyak-banyak. Macam-macam boleh buat lagi. Kan? Yang keempat, jangan ditinggalkan wuduk di dalam kehidupan kita. Jangan tinggal. Azan dulu. Sekian. Kita tunggu sekejap. Bagi laluan azan. Take 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Sikit tuan-tuan, insya-Allah sikit. Lebih kurang 10 minit lagi insya-Allah habis. Boleh ya? Boleh. Saya. Perkara yang keempat yang saya nak nasihat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya menjadi bekalan kita yang terbaik ketika mana kita nak dibawa ke alam barzah nanti, iaitu jangan ditinggalkan wuduk kita tersendiri. Jangan tinggal. Biar jasad kita ni sepanjang masa ada wuduk selalu. Biar sepanjang masa ada. Bila sepanjang masa kita ada wuduk selalu, baginda Nabi SAW bagi tahu, maka Allah akan ampunkan dosa kita sepanjang masa kita ada wuduk tersebut, tuan-tuan. Sepanjang masa. Ampun dosa, angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat. Sebab itu ada 4 amalan yang apabila manusia buat benda ni, Allah ampun dosa, angkat darjat dia. Pertama, wa isbarul wuduk fil makarih. Tadi wuduk. Yang kedua, wal mashi alal aqdam ilal jama'at. Berulang alik pergi ke rumah Allah. Allah ampun dosa kita, Allah angkat darjat kita. Yang ketiga, intizari solah ba'da solah. Tunggu waktu solat setelah selesai solat pun termasuk orang yang mendapat pahala sama tadi. Dan yang keempat, wa mut'imul ji'an. Memberi makan kepada orang yang lapar. Tuan-tuan. Lapar semua. Senyap. Jadi maknanya, beri makan kepada orang pun Allah angkat darjat kita dan Allah ampun dosa kita. Boleh InsyaAllah kita pakat-pakat beramal elok-elok. Pastikan tahun 2023 ini amalan-amalan sunnah kita ditingkatkan kualitinya dan ditambah baikkan lagi segala amal-amal soleh kita tersebut. Supaya ianya tak menjadi penyesalan sewaktu kita berada di alam barzakh. Ramai manusia yang berada di alam barzakh, kata Allah dalam Al-Quran, ramai orang minta balik untuk beramal soleh di dunia setelah dia dimatikan dan berada di alam barzakh. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia, aku nak beramal soleh. Yang dulunya aku tinggal tu, aku nak beramal soleh balik. Bolehkah wahai Allah? Allah kata tak boleh dah. Habis Jadi jangan kita jadi manusia yang menyesal macam tu. Perbanyakkan amal soleh kita dan kualitikan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di dunia sampailah ke syurga Allah SWT. Dan tahun 2023 adalah tahun yang terbaik bagi diri kita terhadap amal-amal soleh daripada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini, wahai Allah, menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia dan pasangan kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah.
jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Wahai Allah, Kau jadikanlah tahun 2022 yang bakal menjadi penutup ini, wahai Allah, akan berlabuh tirainya ini, wahai Allah. Kau jadikanlah tahun ini dipenuhi dengan keampunan-Mu, keredaan-Mu terhadap amalan-amalan yang kami amalkan di dunia ini, wahai Allah. Bahkan menjadi penyebab kami diampuni dosa-dosa kami oleh-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, dan jadikanlah tahun 2023, tahun Masihi ini, wahai Allah, jadikan tahun yang terbaik untuk kami menabur bakti kepada agama-Mu, menabur bakti ketaatan kepadamu, bahkan selalu ikhlas di dalam amal ibadah kami untuk-Mu semata-mata mencari redha-Mu. Mudah-mudahan kami dijadikan sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa di dalam keampunan-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah seluruh jemaah Masjid At-Taqwa ini, wahai Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa istiqamah beribadah dan mentaati-Mu hingga ke akhir hayat mereka, wahai Allah. Bahkan menjadikan mereka ini dinobatkan sebagai ahli-ahli syurga-Mu, yang dimasukkan ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan mereka, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih dan salam perhargaan tidak terhingga diucapkan kepada